Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid hari ini? Pada hari ini, Ustazah akan mengajar murid-murid salah satu tajuk dalam bidang jawi. Ada banyak tajuk yang terdapat dalam bidang jawi. Jom bersama Ustazah untuk mengetahui apakah tajuk yang akan Ustazah ajar pada hari ini. Seperti mana yang telah dijanjikan, tajuk yang akan kita pelajari pada kali ini ialah tentang kedudukan huruf Hamzah. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 59. Buku dalam bidang jawi. Jom kita mulakan. Sebelum itu, marilah sama-sama kita mulakan pembelajaran kita dengan bacaan doa. Kita mulakan bersama-sama. Jom kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah 7.1.1 iaitu mengenal kedudukan huruf Hamzah dalam perkataan dengan betul. Dan 7.1.2 membaca perkataan yang mengandungi huruf Hamzah dengan betul. Seterusnya, kita beralih kepada kedudukan huruf Hamzah. Disenaraikan ada 5 jenis kedudukan huruf Hamzah yang kita selalu jumpa dalam penulisan jawi. Kita lihat yang pertama ni. Yang pertama iaitu Hamzah di atas huruf alif. Yang kedua, kedudukan huruf Hamzah di bawah huruf alif. Kedudukan yang ketiga, huruf Hamzah berada 3/4 daripada garisan. Tengok garisan yang di bawah tu yang berwarna hitam. Kedudukannya 3/4 daripada garisan di bawah tu. Seterusnya, Hamzah setara dengan garisan. Setara dengan garisan maksudnya sama dengan garisan. Dan yang kelima, Hamzah berumah. Nampak huruf Hamzah tersebut berada di atas rumah ya yang tiada titik. Ini adalah huruf Hamzah, bukan huruf ya. Dia hanya menumpang sahaja. Ini adalah 5 kedudukan huruf Hamzah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan belajar satu persatu. Kita mulakan dengan kedudukan huruf Hamzah yang pertama, iaitu Hamzah di atas huruf alif. Iaitu kata dasar yang bermula dengan huruf alif dan didahului dengan imbuhan awalan di, se dan ke, perlu diletakkan huruf Hamzah di atas huruf alif. Apabila kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Contohnya seperti asah. Apabila kita masukkan imbuhan di contohnya, perkataan tersebut apabila imbuhan di dicampurkan dengan perkataan asal iaitu asah menjadi di asah. Asal perkataan tidak ada huruf Hamzah, tetapi apabila dimasukkan imbuhan di, hendaklah diletakkan huruf Hamzah di atas huruf alif.
Pada paparan yang kamu lihat sekarang, okey, Ustazah telah nyatakan di sini contoh-contoh perkataan ataupun kata dasar apabila kita masukkan imbuhan di, se dan ke. Okey, perkataan yang diberi semuanya bermula dengan huruf alif. Kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Itu yang pertama urus, yang kedua alih, yang ketiga orang, yang keempat ikat, yang kelima arah dan yang keenam empat. Okey, apabila imbuhan di, se dan ke dimasukkan kepada kata dasar yang bermula dengan huruf alif, hendaklah dimasukkan huruf hamzah di atas huruf alif. Okey, boleh tengok ya. Contoh di sebelahnya yang Ustazah telah sediakan. Okey. Urus, diurus, alih, dialih, orang, seorang, ikat, seikat, arah, ke arah, empat, keempat. Dan jika kamu lihat, pada huruf-huruf tersebut, pada huruf alif tersebut ada huruf hamzah di atasnya. Okey, nampak kat sini? Hamzah, hamzah, hamzah. Okey, seikat ada hamzah di atas huruf alif, ke arah dan keempat. Okey, harap murid-murid boleh nampak ya apa yang Ustazah tunjuk. Sebagai contohnya, lihat perkataannya yang diberi. Okey. Ustazah bacakan perkataan-perkataan yang diberi, iaitu yang pertama ubah, seterusnya usung, ambil, angkat, uji, apit, asuh, utus dan undang. Okey, seterusnya angkasa, awan, udara, angkatan, indah, ibu, iras, inci. Okey, kalau kamu lihat semua perkataan yang Ustazah senaraikan, kalau dalam ejaan Jawi, semuanya bermula dengan huruf alif. Okey, semuanya bermula dengan huruf alif. Okey, jika murid lihat ya pada perkataan yang diberi, okey, perkataan-perkataan yang bermula dengan huruf alif, ada sedikit latihan ya untuk murid-murid siapkan sebagai kerja rumah. Okey, tuliskan imbuhan yang sesuai pada kata dasar yang diberi, kemudian jawikan. Okey, sebagai contoh. Ya, murid-murid hendaklah buat latihan ataupun menjawab soalan yang diberi itu dengan cara buat tabel macam ni. Okey, ada bilangan, ada kolom untuk imbuhan, perkataan dan perkataan yang dieja dalam Jawi. Okey, murid-murid ambil perkataan yang telah diberi oleh Ustazah pada ruangan yang disediakan tu, kemudian saling dalam bentuk jadual macam ni. Okey, kemudian yang terakhir, murid-murid hendaklah masukkan imbuhan yang sesuai pada perkataan yang diberi, kemudian tulis semula dalam ejaan Jawi. Kedudukan hamzah yang kedua ialah hamzah di bawah huruf alif.
Mari kita lihat perkataan-perkataan yang termasuk dalam kedudukan hamzah di bawah huruf alif. Yang pertama, kata dasar yang berasal daripada perkataan bahasa Arab. Contohnya, perkataan Islam. Ejaannya tidak berubah apabila ditulis dalam tulisan Jawi. Yang kedua, perkataan yang bermula dengan I tunggal. Contohnya seperti I dagang, I operasi, email, ibu, I kasih dan sebagainya. Dan yang ketiga, untuk kata sapaan Ustazah telah jelaskan tadi, iaitu ada 3 keadaan untuk kedudukan huruf hamzah di bawah huruf alif. Iaitu yang pertama, kata dasar yang berasal pada perkataan bahasa Arab. Yang kedua, perkataan yang bermula dengan I tunggal. Dan yang ketiga, kata sapaan. Okey, kita lihat contoh-contoh yang diberi. Okay, kalau tengok kat sini ada banyak contoh untuk kedudukan yang kedua tu, iaitu perkataan yang bermula dengan I tunggal. Seperti I info, I kasih, I data, I gaji, I guru, I pangkat, I kursus, email, I jawi, I kamus, I pembelajaran, I solat, I tanah, I tukar dan I nilab. Dan untuk kata dasar yang berasal daripada perkataan bahasa Arab, ada satu contoh lagi iaitu insya-Allah. Dan yang ketiga tu kata sapaan hanya untuk sahaja. Untuk kedudukan huruf hamzah di bawah huruf alif ni, perkataan yang Ustazah beri ni adalah sebagai latihan kepada murid-murid supaya lebih mengingati tentang kedudukan huruf hamzah yang kedua ni. Okey, soalannya, jawikan perkataan yang diberi. Ada banyak perkataan di sebelah ni. Ustazah nak murid-murid semua jawikan perkataan tersebut. Contohnya buat kolom seperti ini. Iaitu kolom ada 3 iaitu untuk bilangan, untuk ejaan rumi dan ejaan jawi. Jadi semua perkataan yang diberi tu Ustazah nak murid-murid tukarkan kepada ejaan jawi ataupun tulisan jawi. Kedudukan huruf hamzah yang ketiga ialah hamzah berada 3/4 daripada garisan. Dalam 3 keadaan. Yang pertama, perkataan berimbuhan an dan i. Yang kedua, kata nama khas iaitu hanya pada 2 nama sahaja. Dan yang ketiga, kata dasar daripada suku kata gabungan ui, au dan ai. Selepas ni kita akan lihat apakah contoh-contoh pada 3 keadaan tersebut. Untuk keadaan yang pertama, iaitu pada perkataan berimbuhan yang berakhir dengan huruf alif, kata dasar yang berakhir dengan huruf alif, dimasukkan imbuhan an dan imbuhan i. Kita lihat contoh untuk imbuhan an. Yang pertama, bacaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, tajaan. Dan yang keempat, perasaan. Manakala untuk imbuhan i, mewarnai,
hargai, disukai dan melalui. Jika kita lihat pada contoh-contoh yang diberi, sama ada yang ada padanya imbuhan an ataupun imbuhan i, kata dasarnya semuanya berakhir dengan huruf alif. Apabila dimasukkan huruf hamzah, selepas huruf alif tersebut, huruf hamzah hendaklah ditulis 3/4 daripada garisan. 3/4 daripada garisan. Yang kedua ialah pada kata nama khas, hanya terdapat pada 2 nama ini sahaja, iaitu nama khusus bagi orang Cina, iaitu yang pertama Ong, contohnya Ong Beng Kiat, Ong Kating, Ong Beng Hi, dan yang kedua ialah Eng, contohnya Eng Mang Tat, Eng Min Hi dan sebagainya. Cara menulis huruf hamzah pada kedua nama ni hendaklah ditulis 3/4 daripada garisan. Dan yang ketiga, kata dasar daripada suku kata gabungan ui, au dan ai. Kita lihat contoh satu persatu untuk suku kata gabungan tersebut. Untuk au, paus dan laut. Manakala untuk ai, iaitu air dan pahit. Dan seterusnya untuk ui, seperti duit dan buih. Untuk ketiga-tiga suku kata gabungan yang ada ui, au dan ai ni, huruf hamzah hendaklah ditulis 3/4 daripada garisan. Ustazah telah sediakan sedikit latihan untuk kedudukan huruf hamzah 3/4 daripada garisan. Murid-murid boleh screenshot atau tangkap layar paparan ini dan print out atau salin semula dalam buku jawi. Kemudian, jawikan perkataan yang diberi. Sekadar makluman kepada murid-murid, murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 60, iaitu ejaan jawi bagi gabungan Walker AE. Selalunya kita sebut A. Dalam ejaan rumi, Ustazah bacakan perkataan untuk gabungan Walker AE ni. Dalam ejaan rumi, aero angkasa, aerobatik, aerosfera dan aerosol. Pada bahagian tengah itu, kolom yang tengah itu adalah ejaan yang betul dan kolom yang tepi itu adalah ejaan jawi yang salah bagi perkataan gabungan Walker AE. Tidak ada huruf hamzah pada perkataan-perkataan yang ada gabungan Walker AE. Kedudukan hamzah yang keempat ialah hamzah setara dengan garisan, iaitu kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Maksudnya, perkataan tersebut berasal daripada bahasa Arab dan apabila ditulis dalam tulisan jawi, kekal tulisannya sama seperti dalam bahasa Arab. Kita lihat contohnya. Yang pertama, insya'. Yang kedua, doa. Ketiga, ulama. Keempat, wuduk.
kelima, Al-Quran. Keenam, Imla. Ketujuh, Anbiya. Dan ke-8, Ikhfa. Semua perkataan yang Ustazah baca sebentar tadi berasal daripada bahasa Arab. Dari segi ejaannya tidak berubah. Dan huruf Hamzah yang ditulis adalah setara ataupun sama dengan garisan. Kedudukan huruf Hamzah yang terakhir ialah Hamzah berumah. Bentuk Hamzah mempunyai rumah mengikut keadaannya. Kita akan lihat apakah keadaannya itu. Bentuk Hamzah mempunyai rumah mengikut keadaannya ada dua. Untuk keadaan yang pertama, apabila terdapat huruf yang tidak boleh bersambung sebelumnya. Contohnya, huruf alif pada perkataan malaikat. Dan untuk keadaan yang kedua, apabila terdapat huruf yang boleh bersambung sebelumnya. Contohnya, perkataan masalah. Dan satu lagi makluman ataupun peringatan untuk murid-murid tentang huruf Hamzah, cara penulisan yang betul. Saiz huruf Hamzah yang berada setara dengan garisan adalah lebih besar daripada saiz huruf Hamzah pada kedudukan yang lain. Sekiranya menerima imbuhan apitan. Imbuhan apitan maksudnya di awal ada imbuhan dan di akhir perkataan ada imbuhan. Jadi huruf Hamzah ditulis 3/4. Contohnya seperti perkataan didoakan. Seterusnya kita lihat contoh untuk huruf Hamzah berumah seperti mana yang Ustazah sebut tadi, iaitu yang ada dua keadaan tu. Kita lihat contoh-contohnya. Malaikat, Jibril, Mikail, Israel, masalah dan tahniah. Dalam contoh-contoh ni ada dua keadaan ataupun dua kedudukan untuk Hamzah berumah. Sebagai penutup sesi pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah telah menyediakan satu latihan kepada murid-murid tentang kedudukan huruf Hamzah untuk menguji sejauh mana kefahaman murid-murid tentang tajuk yang Ustazah dah ajar. Ustazah telah sediakan 5 kolom, 5 kolom untuk setiap kedudukan huruf Hamzah. Itu kolom yang pertama, Hamzah di atas huruf alif. Kolom yang kedua, Hamzah di bawah huruf alif. Yang ketiga, huruf Hamzah 3/4 daripada garisan. Keempat, Hamzah setara dengan garisan. Dan yang terakhir, Hamzah berumah. So, apa yang murid-murid kena buat ialah murid-murid kena tulis perkataan yang mengandungi huruf Hamzah dan masukkan pada kolom yang betul. Itu saja untuk murid-murid. Harap murid-murid faham apa yang telah Ustazah ajarkan. Sesi pembelajaran kita terhenti di sini dahulu. Sekiranya terdapat sebarang kelemahan dalam penyampaian Ustazah, insya-Allah Ustazah akan cuba perbaiki dalam video-video pada masa akan datang. Harapan Ustazah, murid-murid telah faham apa yang Ustazah ajar dan sekiranya murid-murid mempunyai sebarang pertanyaan, murid-murid boleh titipkan pesanan pada bahagian komen. InsyaAllah Ustazah akan membalas segala komen-komen dan menjawab segala pertanyaan. Sekiranya video ini memberi manfaat kepada murid-murid, mohon share kepada rakan-rakan yang lain dan
mohon subscribe channel Ustazah supaya murid-murid tidak terlepas video-video terkini daripada Ustazah. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.